Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran, segala puja dan puji pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat sekali lagi kita menghadirkan diri di dalam majlis zikrullah, majlis tadarus Al-Quran, di mana kita saling mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita telah memulakan tadarus Al-Quran daripada surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kuliah-kuliah yang lepas, sebelum ni kita buat kuliah maghrib, sekarang kita tukar kuliah tadarus ni jadi kuliah subuh. Kuliah maghrib kita baca kitab tafsir As-Sa'di. Kita baru mula semalam maghrib, kita baru muqaddimah. Jadi insya-Allah kuliah saya kuliah bulanan, setiap hujung bulan lah lebih kurang. Jadi sebelah maghrib tu kuliah kitab tafsir, kita akan baca kitab tafsir. Jadi sebelah paginya kuliah subuh tu kita akan buat tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran seperti mana yang telah kita kongsikan sebelum ini, yang kita maksudkan dengan tadarus Al-Quran ini bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi membaca, memahami, mentadabbur Al-Quran, dan juga bagaimana Al-Quran itu dapat menyucikan hati kita, yang kita sebut dengan tazkiyatun nufus. Hasil daripada tadabbur Al-Quran itu, hasil daripada tadabbur Al-Quran adalah kita nak melihat Al-Quran itu dapat memberikan kesan kepada jiwa kita, memberikan kesan kepada akal fikiran kita, melihat tindak balas diri kita terhadap Al-Quran, pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat. Kita dapat melihat Al-Quran itu masuk di dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada kuliah yang lepas kita dah selesai pada basmalah. Kita telah jelaskan maksud Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita masuk pada ayat yang seterusnya, iaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendekatan kita biasa kita akan baca, kemudian kita akan bincangkan dari sudut tafsir yang kita sebut tadi dengan faham. Kemudian kita akan pergi pada tadabbur. Di sana ada persoalan tadabbur, dan kemudian akhir sekali baru kita akan pergi kepada tazkiyah. Mungkin 10 minit ataupun 15 minit yang terakhir itu kita akan lihat dari sudut tazkiyah. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang tuan-tuan faham pada Alhamdulillahi rabbil alamin? Apa maksud Alhamdulillahi rabbil alamin? Kita kuliah tadarus kita ni, dia konsep dia lebih pada perbincangan, tuan-tuan. Dia bukan macam kuliah kita kata ustaz je bercakap. Kalau boleh kita nak semua
ambil bahagian bincang. Sebab ini dia akan lebih berkesan dari sudut kefahaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang kita faham pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Apa maksud Alhamdu? Hamdun, segala puji. Alhamdu, segala puji. Tak apa, kita ambil yang tu dulu. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Baik. Okey, yang tu kita kata biasa dalam kebanyakan terjemahan itulah yang diterjemahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Macam tu lah. Baik. Kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan alhamdu. Apa yang dimaksudkan dengan alhamdu? Hamdun. Alhamdu yang dimaksudkan dengan alhamdu ialah wasful mahmud bisifatil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Yang dimaksudkan dengan alhamdu, yang kita selalu sebut alhamdulillah, selalu kita dengar alhamdulillah. Apa maksud dia? Menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna, berserta dengan rasa cinta dan juga rasa pengagungan. Jadi tuan-tuan perhati tengok pada makna alhamdu, menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan. Sebelum ni kita ada sebut pada tafsir lafzul jalalah Allah. Apa yang dimaksudkan dengan Allah? Al-ma'budu al-mustahiqu lil ibadati lima tasafa bihi min sifatil kamal. Yang dimaksudkan dengan Allah ataupun lafzul jalalah itu, Allah adalah yang berhak untuk disembah, kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang kita sebut dengan Tuhan ataupun Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maksudnya yang kata Tuhan ni dia tak boleh ada sifat celah, tak boleh ada sifat kurang. Kalau ada sifat kekurangan, itu bukan Tuhan. Hari ini banyak sembahan, banyak orang mendakwa itu Tuhan, ini Tuhan. Tetapi kalau apa yang disembah itu ada pada dia sifat kekurangan, antara sifat kekurangan adalah adanya pada sembahan itu ataupun apa yang didakwa dengan Tuhan itu sifat makhluk, maka ia bukan Tuhan. Tuhan ini dia tidak sama dengan makhluk. Dia tidak boleh sama dengan makhluk. Tuhan ini bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat kamal. Dan sebaliknya makhluk ini dia tidak lari daripada kekurangan. Jadi ini apa yang kita sebut dengan maksud Allah ataupun lafzul jalalah. Maka sama juga alhamdu ini adalah kita menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan. Apa-apa sahaja yang disifatkan dengan sifat sempurna, maka ia adalah suatu bentuk hamdun, yang kita sebut dalam bahasa kita sebagai pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab di sana ada perkataan yang lain yang juga membawa maksud pujian. Dalam bahasa Arab ada satu perkataan disebut madhun. Dia sekali sikit je. Hamdun, madhun. Hamdun, ha, mim, dal. Hamdun. Madhun, mim, dal, ha. Dia sekali sikit je. Madhun juga membawa maksud pujian. Hamdun juga kita terjemah dengan pujian. Jadi apa beza antara hamdun dengan madhun? Ini pujian tu pun pujian. Sebab tu kita sebut tadi hamdun ini adalah
pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan. Maksudnya menyebut sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ma'al mahabbati wat ta'zim, berserta dengan rasa cinta dan juga pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kena ada, dia bukan sekadar menyebut sifat yang terpuji bagi Allah, sifat yang sempurna bagi Allah, tapi dia kena ada rasa cinta pada Allah itu, rasa pengagungan terhadap Allah itu. Maksudnya apa? Maksudnya alhamdu ini mesti datangnya daripada hati, mai daripada hati kemudian terbit di mulut. Ini alhamdu. Pujian-pujian yang lain, pujian-pujian yang biasa, yang mungkin kita ada memuji, sama ada kita memuji manusia atau kita memuji ciptaan-ciptaan yang lain. Kita kata kereta ni cantik, kereta ni hebat, rumah ni cantik, orang ni baik. Itu semua pujian. Tapi dia bukan, pertama tadi kita kata pujian dengan sifat kesempurnaan. Jadi bila kita memuji Allah, kita memuji Allah dengan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila kita kata Allah ni cantik, dia bukan cantik biasa-biasa, maha cantik. Allah ni baik, bukan baik biasa-biasa, maha baik. Orang ni kita kata baik, tapi dia ada juga sifat kekurangan, ada juga sifat tak baik dia. Kita kata kereta ni hebat, tapi dia ada juga kurang dia. Kita kata rumah ni elok, ada juga bahagian-bahagian yang tak elok. Maka Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja yang kita sebut pada sifat Allah, maka dia adalah sifat yang sempurna. Jadi kita kata Allah itu kuat, maha kuat, sempurna kekuatannya itu, maha berkuasa, sempurna kekuasaannya itu. Kita sebut sebelum ni sifat Allah itu ada sifat jamal dan juga sifat jalal, ataupun nama jalal dan juga nama jamal. Maksudnya nama dan sifat Allah ini kita boleh tengok dalam dua sudut. Satu dari sudut keindahan dan kecantikannya. Jadi ada nama-nama Allah ini yang menunjuk dari sudut keindahan dan kecantikan dia itu. Pada nama Ar-Rahman misalnya, Allah yang Maha Rahmat, ini adalah nama yang kita dapat rasakan kelembutan sifat Allah, keindahan sifat Allah sebagai yang Maha Pemurah, yang Maha Rahmat. Di sana ada yang kita sebut dengan Ismun Jalal, yang mendatangkan rasa pengagungan. Bila sebut Al-Malik, yang Maha Berkuasa, rasa pengagungan Allah, kekuasaan Allah. Al-Qadir, yang Maha Berkuasa. Al-Ali, yang Maha Tinggi. Al-Kabir, yang Maha Besar. Ini semua nama-nama yang mendatangkan rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu, pujian yang kita panjatkan pada Allah ini adalah pujian yang kita faham dan kita rasakan dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeza dengan pujian yang kita bagi pada makhluk, berserta dengan rasa cinta dan juga rasa pengagungan. Sebab tu tadi dua yang kita sebut ni dengan Ismun Jalal dan juga Ismun Jamal ini, kalau kita betul-betul faham nama-nama dan sifat Allah, tadi contohnya pada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita akan dapat rasakan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah ini. Nama-nama Allah yang indah, Allah yang Maha Cantik, Maha Baik, akan mendatangkan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata Allah ni Maha Cantik, jadi rindu, rasa cinta pada Allah, teringin nak tengok Allah ni macam mana. Tapi kita tak boleh tengoklah atas dunia ni. Dia termasuk sebahagian daripada perkara yang wajib untuk diimani. Inilah ujiannya kita di dunia ni, orang yang beriman. Kita beriman pada Allah dalam keadaan kita tidak melihat Allah. Tapi Allah janji, kalau kita beriman atas dunia nanti, atas dunia ni, masuk syurga, kita akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk, berbeza.
Apa saja yang kita fikir atas dunia ni di luar fikiran kita. Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Sebab apa yang kita fikir dalam kepala kita ini, dia tak lari daripada bayangan makhluk itu. Maka kerana itu benda-benda yang macam ni kita kembalikan pada nas Al-Quran dan Sunnah. Satu-satunya cara untuk kita sampai kepada perkara-perkara yang ghaib, yang di luar daripada fikiran manusia. Tak boleh fikir. Kalau kita cuba duk fikir cara otak kita tu, yang kadang-kadang jadi orang kata gila isim apa semua. Jadi cuba duk fikir bagi otak dia tergeliat. Otak pun serupa kaki dia juga. Kaki kalau kita duk gagah jalan juga, sampai satu tahap dia terpeleot lah. Otak pun boleh tergeliat. Kalau tak kena cara, dia sampai pada had dia boleh tergelincang. Kerana itu kena ikut kaedah cara yang betul. Jadi alhamdu ini adalah pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kesempurnaan berserta rasa cinta dan juga ta'zim. Rasa ta'zim tadi, rasa pengagungan itu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang agung, yang kita sebut dengan Ismun Jalal. Jadi di sana ada Ismun Jamal, nama-nama yang indah, dan ada Ismun Jalal, nama-nama yang agung. Nama-nama yang indah mendatangkan rasa cinta, nama-nama yang agung mendatangkan rasa ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di sana ada lagi satu perkataan kita selalu duk sebut. Tadi saya pun selalu kita kata alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur. Sama ada alhamdulillah ataupun pujian pada Allah ni dengan syukur pada Allah. Sama ke tak sama? Tak sama. Dia bahasa Arab ni dia sensitif. Kalau ubah baris pun dah lari makna. Kalau ubah perkataan lain lagi lari makna. Lagi ada makna yang lain. Cuma kadang-kadang bahasa ni dia ada kekangan. Bila kita terjemah ni kadang-kadang kita bukan terjemah tepat betul-betul. Terjemah dekat dengan makna untuk mendekatkan makna. Jadi apa beza antara alhamdu dengan syukur? Yang ni kita masih lagi kita bincang dari sudut tafsir tuan-tuan. Sebelum kita pergi pada tadabbur, kemudian tazkiyah. Apa beza alhamdu dengan asyukru? Jadi kita dah sebut beza hamdun dengan madhun. Pujian terhadap Allah dengan pujian yang disebut dengan madhun, pujian juga. Sekarang ni kita nak tengok beza antara alhamdu dengan asyukru. Syukur apa tuan-tuan? Apa maksud syukur? Ya? Syukur bila dapat nikmat. Okey, ini satu makna. Maksudnya perkataan syukur ini didatangkan sebagai bentuk tindak balas terhadap nikmat. Bila kita dapat satu nikmat, kita akan syukur. Tapi kalau alhamdu, sentiasa, maksudnya dia tidak mensyaratkan nikmat. Alhamdulillah. Baik. Ini satu poin penting. Syukur ni bila kita dapat satu nikmat. Alhamdulillah tak mesti. Tak mesti maksudnya dapat nikmat baru kita akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maksud syukur asal dalam bahasa Arab. Kataan syukur ni dia digunakan, dia bahasa Arab ni biasanya mula-mula dia akan gunakan pada benda yang nampak, yang boleh dicapai oleh panca indera. Kemudian baru dia guna pada makna yang kita sebut dengan makna maknawi, makna yang boleh difahami. Jadi perkataan Arab ni asal-asal dia semua objek yang kita boleh sentuh dan boleh nampak, sebelum digunakan pada makna yang tak nampak tapi boleh faham. Syukur ni kalau saya kata kat tuan-tuan, syukur ni kita boleh nampak atau tak nampak? Yang kata syukur ni kita faham kan? Kita faham syukur tu. Tapi dia bukan, syukur ni dia bukan macam kereta ke benda, objek yang kita boleh pegang. Syukur ni boleh pegang kan? Kita tak boleh pegang sebab dia dah jadi makna yang difahami. Sabar, kita kata sabar kan? Sabar ni kita boleh pegang tak boleh pegang?
Kita tak boleh pegang, tapi kita faham makna sabak. Tapi saya nak bawa masuk tuan-tuan benda asal makna. Jadi syukur ni contohnya, syukur ni asalnya adalah orang Arab dia guna perkataan syukur ni bila dia bagi makan binatang ternak dia, kemudian binatang ternak dia tu jadi gemuk lebih daripada makanan yang dia bagi makan sikit je, gemuk lebih. Dia kata binatang ni bersyukur. Tuan-tuan nampak tak? Maksudnya bagi makan binatang ternak, bagi makan sikit, tapi binatang tu jadi gemuk lebih daripada sepatutnya. Jadi orang Arab, keadaan binatang yang gemuk tu, bagi makan sikit jadi gemuk, dia kata binatang ni bersyukur. Maksudnya situ kita faham maksud syukur ni adalah memulangkan semula pemberian lebih daripada pemberian. Tuan dia bagi dia makan, tapi dia pulangkan balik dalam bentuk dia jadi gemuk. Dan ini yang siapa-siapa bela kambing ke lembu, dia nak binatang dia jadi gemuk lah, kan? Tu dia bagi makan. Betul tak cik? Kan? Bagi makan duk jadi kurus lah, bela ni. Kita kalau kita ni kerja makan banyak tapi tak gemuk-gemuk, bela lah kita kata, kan? Binatang kita bagi makan, tiap-tiap hari kita bagi dia makan, pasal apa? Nak bagi jadi gemuk. Bila jadi gemuk, isi banyak, boleh jual mahal. Itu dalam konsep binatang lah. Jadi yang kita kata syukur ini sebagai manusia ni, maksudnya kita sebut dengan membalas pemberian. Tadi Haji kita kata syukur ni terhadap nikmat. Maksudnya kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak balas balik nikmat yang Allah bagi pada kita. Itulah syukur. Itulah syukur. Saya sebut tadi sabak, saya sebut kataan sabak. Sabak ni, asal sabak ni adalah sejenis tumbuhan yang sangat pahit. Asal dia serupa tongkat ali lah. Kalau kita ni kira tongkat ali lah, kan? Tongkat ali ni cukup pahit. Jadi nak makan tongkat ali tu yang betul punya. Ni bukan kopi tongkat ali. Tongkat ali yang betul. Siapa pernah makan dia tahu pahit dia macam mana. Dia punya daun koyak sikit je daun, makan tengok macam mana rasa. Pahit dia tu tak hilang. Maksudnya kalau nak makan tongkat ali tu, dia kena ada satu sifat yang dipanggil dengan sabar. Boleh tahan diri. Sabar ni tahan diri, baru boleh makan. Sebab orang payah nak makan ubat lah, kena gagah diri. Jadi itu asal-asal sabak. Sabak ni adalah nama sejenis tumbuhan yang sangat baik, yang mana orang tu kalau dia nak makan, dia kena sabak. Jadi bahasa Arab macam tu. Jadi sama juga dengan syukur tadi kita sebut, kata syukur ni adalah satu bentuk balasan yang diberi terhadap pemberian. Dalam konteks hubungan kita dengan Allah, syukur ni adalah kita membalas pemberian nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pada makna asal syukur ini, memberi lebih daripada apa yang kita terima, itu syukur. Kerana itu dalam konteks itu, kita ni terima lagi banyak pada Allah ke, atau kita bagi lagi banyak? Allah bagi kita macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat. Semua tu kena syukur, kena balas balik, kena pulangkan balik. Sebagai kita kata, sebagai cara kita berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau tengok dari segi tu pun kita rasa kita tak lepas lah. Sebab tu tuan-tuan baca hadis cerita macam mana Nabi SAW bangun malam solat sampai bengkak kaki. Sampai Aisyah kata, buat apalah semayang sampai bengkak-bengkak kaki, kan? Bukankah Nabi SAW telah diampunkan dosa yang lepas ataupun yang akan datang? Nabi jawab mudahnya. Nabi kata, afala akunu abdan syakura, kan? Tidakkah aku ni boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maksudnya Nabi ibadah sampai tahap tu sebab bersyukur. Lagi banyak nikmat yang kita terima, lagi besar syukur yang kita kena bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syukur. Kita balik pada alhamdulillah.
Alhamdu maksudnya syukur ni balasan kepada nikmat. Dan kita tahu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat banyak, sangat luas. Kita terima nikmat Allah ni belum pada sampai dunia lagi, kita dah terima nikmat Allah. Dalam rahim mak, kita duduk dalam perut tu pun kita dah mula terima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktu tu kita tak buat apa-apa lagi. Kita duduk dalam perut mak, kita tak buat apa-apa pun lagi. Dan sebelum ni kita ada sebut, waktu kita sebut pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, nikmat ni adalah hasil ataupun kesan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dapat nikmat Allah sebab Allah sayangkan kita, sebab Allah rahmat dengan kita. Kalau Allah tak sayang dengan kita, tidak ada sifat rahmat Allah pada makhluk, maka tidak ada makhluk yang mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dah sebut sebelum ni, rahmat Allah yang umum dan juga khusus. Rahmat Allah yang umum ini mencakupi keseluruhan makhluk yang kita sebut dengan nama Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mencakupi seluruh makhluk, tak kira yang beriman ataupun tak beriman. Sebab tu Allah tak syaratkan. Kalau pada makna rahmat yang umum ini, Allah tak syaratkan orang tu beriman baru dia dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang umum ini. Allah tak syaratkan orang tu beriman mestilah dia beribadah, melakukan ketaatan pada Allah baru dia dapat rahmat. Tak. Ini termasuk dalam rahmat Allah yang umum. Kita duduk dalam perut mak, kita belum lagi mula beribadah pada Allah, tak solat, tak puasa, tapi Allah bagi rahmat, bagi kita rezeki. Dalam perut mak dah dapat rezeki. Apa yang mak makan, kita dapat manfaat. Kita keluar daripada perut mak waktu kita kecil, kita dah mula dapat rezeki, boleh bernafas, dapat udara, boleh hidup sebagai manusia. Itu semua nikmat yang menunjukkan kepada adanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Belum lagi kita beribadah, kita tak balas pun lagi apa yang kita sebut dengan syukur itu. Jadi itu rahmat Allah yang umum, dan di sana ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus yang kita sebut dengan nama Ar-Rahim. Rahmat Allah yang khusus pada orang-orang yang beriman. Bila orang tu mula berakal, mula faham, maka dia sampai pada waktu kita panggil taklif, boleh dipertanggungjawabkan. Waktu tu dia wajib beriman. Dia dah dia kena yakin dan beriman pada Allah, melakukan ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah adanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus yang diberikan kepada hamba-hamba dia yang terpilih, yang dipilih untuk beriman, hidayah. Ini juga nikmat yang sangat besar, nikmat hidayah yang kita tak perasan. Kita tak berasa pasal kita ni beranak-beranak Islam, yang kita tak cari Islam. Kita beranak-beranak, kita dah Islam dah. Kita beranak-beranak, kita dah kenal Islam. Kita tengok mak bapak kita semayang, puasa, buat ajaran Islam, kita tak berasa. Tapi kalau orang yang tidak mendapat hidayah, dia cari, dia buru hidayah tu, dia akan sangat menghargai nikmat hidayah. Baik. Tuan ni mungkin 7 dah. Ya. Jadi alhamdu sikit lagi. Jadi kita kata syukur ni lawan kepada nikmat. Dapat nikmat syukur. Jadi alhamdu lebih lagi daripada itu. Alhamdu tidak mensyaratkan untuk seseorang tu dapat nikmat baru dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak syarat. Sebab pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan sifat kesempurnaan Allah. Dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita katalah, kita akan ucap terima kasih kat orang tu. Kalau orang tu bagi duit kat kita, kita ucap terima kasih. Betul tak? Biasa macam tu lah kan. Tapi ada orang ni, dia tak bagi duit kat kita pun, tapi kita duk puji dia, kata dia ni bagus lah, dia ni suka tolong orang, suka bagi duit. Dia fikir dia tak bagi kat kita pun. Maka itu pada diri orang tu lebih tinggi lagi dari sudut kesempurnaan. Dari sudut kesempurnaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pujian ini lebih tinggi daripada syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak kepada syukur adalah pujian.
Maksudnya kalau kita sampai tahap kita boleh rasa syukur ni bila kita rasa nikmat Allah baru kita akan balas. Tapi pujian ni sampai ke tahap kita dah tak tengok lagi dah benda nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, tapi kita tengok pada Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah, sifat kesempurnaan yang ada pada Allah, maka kita memuji Allah. Jadi itu dari sudut tingkatannya lebih tinggi dan lebih sempurna pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata tadi nikmat ni adalah kita kata tadi nikmat ni adalah hasil ataupun kesan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluk. Jadi alhamdulillah pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang merujuk kepada sifat kesempurnaan Allah, sifat sempurna Allah. Kalau Allah tak cipta makhluk ni, Allah kekal dengan sifat. Allah kekal dengan sifat sempurna ni. Boleh nampak tak? Kena fikir lah pagi-pagi ni, kan? Kena fikir pula. Tapi itulah maknanya kalau tuan-tuan boleh nampak tu, maksudnya alhamdulillah ini sifat yang merujuk pada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi pada tadabbur sikit. Jadi kita nampak dia tu alhamdulillah. Tadi ada alif lam. Alif lam. Alif lam ini dalam bahasa Arab dipanggil alif lam lil istighraq. Maksudnya apa? Yang tu yang kita terjemahkan dengan perkataan segala. Segala. Maksudnya hamdun di sini adalah segala pujian. Maksudnya segala pujian. Kalau ada apa-apa pujian yang kita sifatkan dengan pujian, maka ia adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah segala pujian lillahi, lam di situ membawa maksud khusus. Segala pujian khusus bagi Allah. Ini dari segi bahasa, dari sudut tafsir. Maksudnya kalau kita rasa ada satu benda yang baik, yang sempurna, yang kita tunjukkan dalam bentuk pujian, segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nampak tak? Alhamdulillah. Baik. Apa saya nak sebut tadi? Jadi segala pujian ini, bila kita kata segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut di sini alhamdulillah. Tuan-tuan pernah tanya apa sebab Allah kata alhamdulillah? Dia ada, kalau ini kita dah masuk pada tadabbur. Tadabbur ni biasanya kita akan, kalau saya selalu mudahkan macam ni, kalau tafsir ini menjawab persoalan apa? Maksudnya pada tafsir ni kita akan tanya apa maksud alhamdulillah, apa maksud lillah, apa maksud Rabb, apa maksud al-alamin. Maksudnya kita menjawab persoalan apa, kita menjelaskan persoalan apa. Tapi dalam tadabbur ini kita menjawab persoalan kenapa. Untuk sampai pada tadabbur kita akan tanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alhamdulillah, tidak menyebut asyukru? Boleh tak? Boleh tak surah Al-Fatihah ni dia mula asyukru lillahi rabbil alamin? Boleh tak? Dari segi makna. Dari segi makna kena tak? Boleh saja. Boleh. Syukur pun wajib pada hak Allah. Alhamdulillah pun sama. Tapi kita dah cerita tadi, sebab apa Allah mula dengan alhamdulillah, tak sebut asyukru? Sebab alhamdulillah ni lebih sempurna pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Nampak tak? Asyukru tadi kita kata balasan kepada nikmat. Jadi asyukru ni nampak bila tadi kita kata balasan pada nikmat, dan nikmat ni diberikan pada makhluk. Ada makhluk, ada nikmat yang diberikan, ada syukur. Nampak tak? Syukur tu daripada kita pada Allah. Alhamdulillah, kalau tak ada makhluk pun Allah kekal dengan alhamdulillah, dengan segala pujian ini.
Yang ni saya nak sebut. Sebab apa Allah sebut? Yang tu tuan-tuan ambil dulu satu. Sebab Allah guna alhamdu, tidak sebut asyukru. Sebab alhamdu ni lebih tinggi daripada asyukru. Dan Allah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tak kata ihmadillaha rabbal alamin. Maksud alhamdu ni kita terjemahkan segala puji bagi Allah. Dia datang dalam bentuk ayat penyataan. Seolah-olah Allah bagi tahu kita segala puji bagi Allah. Tapi Allah tak kata ihmadillaha, pujilah Allah Tuhan sekalian alam. Boleh tak Allah kata macam tu? Boleh. Ada ayat-ayat yang lain Allah kata wa qulil hamd, segala puji bagi Allah. Tapi Allah tak datangkan ayat ni dalam bentuk arahan. Allah pujilah Allah, walaupun itu yang sepatutnya pada hak kita, yang Allah nak bagi tahu kita. Tapi dalam surah Al-Fatihah ni Allah tak kata, tak arahkan kita, tak perintahkan kita untuk memuji Allah. Tapi Allah kata segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pujian ini boleh datang daripada makhluk, kita memuji Allah, dan juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Nampak tak? Pujian ini datang daripada makhluk kepada Allah, dan juga pujian itu datang daripada Allah sendiri kepada dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji diri dia. Sebab tu Allah kata alhamdulillah, segala puji. Tak kira pujian tu mai daripada makhluk ke ataupun mai daripada Allah sendiri, termasuk di dalam makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Beza dengan syukur tadi. Nampak? Syukur ni daripada makhluk kepada Allah, balasan kepada nikmat. Alhamdu lebih sempurna, lebih menyeluruh. Termasuk di dalam alhamdu asyukru, sifat yang sempurna bagi Allah, pemberi rahmat yang sempurna kepada makhluk. Kita balas nikmat yang asalnya rahmat Allah dalam bentuk syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu alhamdu ni lebih sempurna berbanding Allah sebut asyukru. Asyukru dia tak sampai pada makna alhamdu. Alhamdu lebih lagi sempurna makna dia, lebih luas makna dia, sehingga termasuk juga asyukru di dalam makna alhamdu. Dan Allah sebut alhamdu supaya semua pujian masuk di dalam makna tu. Dan kita sebut tadi pujian ni adalah pujian yang sempurna, kesempurnaan. Mana-mana sifat yang sempurna bagi Allah masuk di dalam makna pujian itu. Jadi sebab itulah alhamdu ni kita kata kemuncak kepada ibadah. Allah nak kita, maksudnya Allah ciptakan makhluk dia ni, ciptaan dia ni, supaya kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri. Abdi diri maksudnya kita menghinakan diri kita, mengangkat Allah di kedudukan paling tinggi dan meletakkan diri kita paling rendah. Itu ibadah. Kemuncak pada ibadah adalah alhamdu. Bila kita boleh memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah, dengan rasa cinta pada Allah dan rasa agung pada Allah, itulah alhamdulillah. Kalau tuan-tuan boleh sampai ke tahap tu, bila tuan-tuan lafazkan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang lahir, yang terbit daripada rasa cinta, rasa agung pada Allah, itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tuan-tuan, tujuh sebuah dan tujuh. Itu tadabbur. Jadi tuan-tuan nampak sebab Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dengan perkataan yang lain. Dan Allah tidak kata ihmadillah, Allah kata alhamdu, supaya segala puji itu akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam salah satu doa Nabi SAW, Nabi kata Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakash syukru kulluhu. Allah kata, Nabi SAW dalam doa Nabi kata, ya Allah, bagi engkau segala pujian dan bagi engkau segala syukur. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Nabi kata, ya Allah,
aku tidak akan dapat menyebut ataupun menghitung semua pujian terhadap engkau. Engkau adalah seperti mana engkau memuji diri engkau. Dalam pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini antara sebab yang lain kenapa Allah sebut alhamdulillah, bukan ihmadillah. Tadi kita sebut kalau Allah kata pujilah Allah, seolah-olah pujian itu hanya datang daripada makhluk, tidak datang daripada Allah, sedangkan Allah sendiri memuji dirinya. Jadi bila sebut alhamdu tu lebih menyeluruh, semua pujian, tak kira daripada makhluk ataupun daripada Allah SWT sendiri. Dan bila kita kata antara pujian makhluk dengan pujian Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lebih sempurna? Antara kita memuji Allah dengan Allah memuji dirinya sendiri, yang mana lebih sempurna? Pujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengenal dirinya sendiri. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya, pujiannya itu lebih sempurna. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui tentang hakikat dirinya. Jadi sama juga kita pun, kita semakin kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin tinggi pujian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita jahil, tak kenal Allah, maka kita tidak akan dapat memberikan hak pujian itu. Nama Allah ada banyak. Kita sebut sebelum ni, setiap nama mengandungi sifat. Kalau kita tahu makna setiap nama Allah itu, apa sifat yang terkandung di dalam makna itu, dan hakikat nama-nama Allah ini, kaitan nama-nama Allah ini dengan kehidupan kita, hubung kait antara kita sebagai makhluk dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, kita tidak akan pernah berhenti daripada memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru nama-nama yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita. Nama-nama ni bukan kita boleh reka, kita tak boleh reka. Kita tahu daripada mana nama-nama Allah ni? Allah bagi tahu kita melalui Al-Quran, melalui Nabi. Sebab kita tak boleh, tak ada orang pernah tengok Allah, tak ada orang pernah jumpa Allah secara berdepan, terang-terang. Allah bagi tahu kita. Jadi melalui itu kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pujian yang sempurna adalah datang daripada diri Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sebab tu tadi dalam doa Nabi kata, aku tak boleh nak menghitung segala pujian terhadap engkau. Engkau adalah seperti mana yang engkau puji diri Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak lihat pujian yang lebih sempurna adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya sendiri. Termasuk di dalam pujian itu adalah pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Situ dah terangkum semua makna pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Saya berhenti dekat tu. Itu tadabbur pada makna alhamdulillah. Nanti kita masuk pada Rabbil alamin, insya-Allah. Apa yang kita dapat daripada apa yang kita bincang ni? Setakat yang kita bincang ni lebih kurang 45 minit. Tuan-tuan nampak apa? Ya. 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 Hadiah Fatihah tu apa maksud? Apa maksud hadiah Fatihah? Oh, nak bunuh tu ke? Ya. Ya. Kita bunuh maksudnya kita sedekah Fatihah kat tikus je. Tak, sebab tu saya tanya dulu, apa maksud sedekah Fatihah? Apa yang kita faham ataupun apa yang kita maksudkan dengan sedekah Fatihah? Sedekah Fatihah tu apa?
Apa yang Tuan Haji maksudkan sedekah Fatihah? Sebagai tanda terima kasih. Wallahu alam, saya tak faham lah apa maksud sedekah Fatihah. Yang saya tahu, bila orang kata sedekah Fatihah ni maksudnya kita sedekah Fatihah tu maksudnya kita buat apa? Bila kita sedekah Fatihah kita buat apa? Kita baca surah Al-Fatihah tu kan. Kemudian kita niatkan untuk sedekahkan. Sedekah Fatihah tu maksudnya sedekahkan pahala bacaan. Sedekah pahala bacaan Al-Fatihah tu. Jadi kalau dalam konsep orang mati contohnya, kita kata orang tu dah mati. Orang mati dia tak boleh buat apa lagi dah, kan? Jadi macam mana kita nak tolong orang mati tu? Yang maksudnya orang yang pegang bahawasanya pahala tu boleh disedekahkan pada orang yang mati. Caranya adalah dengan kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah Al-Quran, bukan Al-Fatihah saja. Mana-mana ayat Al-Quran, bila kita baca, kita akan dapat pahala, betul? Jadi dalam konsep ni maksudnya pahala yang sepatutnya kita dapat, kita tak ambil. Kita sedekahkan pahala itu pada orang lain. Dalam konteks ni pada si mati lah. Nampak tak itu? Tapi kalau bunuh tikus betul sedekah Fatihah tu saya tak pernah dengar lagi lah. Pada maksudnya tikus atau kehidupan, saya rasa dari sudut maksudnya orang yang berpegang bahawasanya pahala bacaan Al-Quran ini boleh disedekahkan, saya tak pernah dengar lagi disedekahkan pada tikus yang mati ataupun pada tumbuhan itu, saya tak pernah dengar. Kalau kata sedekahkan bacaan Al-Quran atau Fatihah ni pada orang yang dah mati, sebab orang yang dah mati ni dia tak boleh buat amalan lagi, tetapi dia mengharapkan pahala. Dia mengharapkan pahala. Maka menurut pendapat yang mengharuskan ni, dia kata boleh kita tolong orang yang dah mati ni dengan kita buat amalan, antaranya membaca Al-Quran, kemudian pahala itu disedekahkan pada si mati. Ini masalah ni ada khilaf lah, perbincangan di kalangan ulama. Ada yang kata sampai pahala, ada yang kata tak sampai pahala. Itu saya tak masuk lah, mana benda ni ada khilaf. Tapi yang kita duk kata sedekah Fatihah, sedekah bacaan Al-Quran ni maksudnya sedekahnya adalah pahala. Yang tu yang dimaksudkan. Yang kata tak sampai ni sebab tidak ada nas yang jelas. Tidak ada satu nas yang jelas yang mengatakan pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada si mati. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata apabila matinya salah seorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut 3 saja yang akan dapat membantu orang yang dah mati. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Maksudnya sedekah yang dia buat waktu dia hidup dan pahala tu masih berjalan. Walaupun setelah dia mati, pahala tu akan terus berjalan, dapat pada dia. Maksudnya orang masih ambil manfaat daripada sedekah dia tu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia sampaikan, orang masih lagi dapat manfaat daripada ilmu dia tu. Jadi walaupun dia dah mati, orang ambil manfaat, orang dapat guna, pahala tu dapat pada dia. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan dia. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi doa itu dapat membantu dia walaupun setelah dia mati. Ini 3 amalan yang dapat membantu orang yang telah mati berdasarkan hadis yang sahih. Sebab tu benda-benda ni kita kata berkait dengan pahala, habis tu berkait dengan orang yang dah mati, dia termasuk dalam perkara yang ghaib. Sama juga, tak boleh kita nak fikir logik kepala. Sebab tu memerlukan pada dalil-dalil yang jelas. Benda yang berkait dengan dosa dan pahala ini termasuk dalam perkara yang ghaib, maka memerlukan pada dalil-dalil yang jelas. Sebab tu ulama yang kata tak sampai, dia kata sebab tidak ada satu dalil yang jelas. Sebab berkait dengan dosa dan pahala. Tapi ulama yang kata mengharuskan tu, dia ada dalil yang lain lah, dia qiyas lah. Dia qiyas kepada dalil-dalil yang sahih.
yang kita sebut tadi, macam contoh doa anak yang soleh, jadi dia kiaskan. Kalau doa anak yang soleh pun boleh membantu orang yang mati, maka bacaan Al-Quran juga boleh membantu orang yang mati. Dia kiaskan lah. Baik. Ada yang lain? Kalau boleh yang berkaitan dengan apa yang kita bincang. Ya. Assalamualaikum. Pasal rahmat Allah tu ada dua jenis. Ya. Satu kesan kepada seluruh makhluk, satu lagi kesan kepada Orang yang beriman, mukmin. ada satu lagi yang Allah cerita tentang orang kata Allah memberi nikmat tujuannya untuk memberi azab. Okey. Macam mana? Istidraj, yang kita sebut dengan istidraj. Ini apa yang kita sebut dengan istidraj. Maksudnya istidraj ni adalah kita boleh katakan nikmat lah. Maksudnya benda dilihat sebagai suatu nikmat ataupun kebaikan, tetapi bukan tujuannya untuk lagi pada Subhanahu wa ta'ala, tetapi menjauhkan lagi seseorang itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni dia tak termasuk dalam konsep yang kita sebut ni sebagai rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Makhluk Allah ni dalam apa keadaan pun dia mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam apa keadaan pun. Tapi di kalangan makhluk Allah itu ada orang yang mendapat nikmat Allah, maka dia kenal Allah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak dia memuji Allah yang kita sebut tadi. Tetapi ada di kalangan makhluk Allah yang Allah bagi dia nikmat. Secara konsep asalnya sepatutnya bila kita dapat nikmat, kita syukur. Bila kita dapat nikmat daripada Allah dan kita tahu nikmat itu datang daripada Allah, maka kita beriman pada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Tetapi ada di kalangan makhluk Allah yang dapat nikmat, dia tak kenal pun pemberi nikmat itu. Maka dia jadi lebih sombong. Dia merasakan apa yang dia dapat itu adalah hasil daripada usaha dia sendiri. Dia tak kenal Tuhan. Jadi dalam kes yang macam ni, bila dia sampai kepada tahap yang tidak kenal Tuhan ataupun sombong, itu dipanggil istidraj. Maksudnya dia masih juga mendapat kebaikan, Allah bagi dia, tapi takat dunia sajalah. Takat dunia. Sampai saat dia mati, maka akan bermulalah azab. Akan bermula azab. Maksudnya Allah bagi itu supaya dia terus dengan keadaan dia itu. Sebab manusia ni tabiat dia, bila dia dapat, kita kata apa yang kita sebut dengan musibah, ujian, baru dia akan tersentak, baru dia akan teringat. Tapi tak ramai orang yang ketika dia mendapat nikmat itu dia ingat Tuhan. Tak ramai. Ramai orang yang dalam keadaan dia mendapat nikmat itu dia akan jadi lalai. Betul tak tuan-tuan? Dan biasanya macam tu lah panggil manusia. Maksudnya dalam konteks ini bukanlah kita kata pada orang yang tak beriman saja, atau orang yang beriman pun boleh berlaku benda tu. Kelalaian dalam kita menerima nikmat itu, kadang-kadang nikmat itu menjauhkan kita daripada Allah. Ini apa yang ulama sebut dengan istidraj. Nikmat yang menyebabkan seseorang itu jadi lalai, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya ujian dalam nikmat ini adalah lebih besar daripada ujian dalam nikmah, dalam musibah. Kita bila kita diuji dengan musibah, selalu kita akan cepat balik pada Allah. Sebab kita diuji, akhirnya kita akan rasa lemah dan kita akan cari pertolongan, tempat untuk kita berpaut. Dan tempat untuk berpaut yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi waktu orang diuji dengan nikmat, sebenarnya nikmat juga adalah ujian. Sebab tu dalam Al-Quran Nabi Sulaiman sebut, dia berduani ashkuru am akfur. Segala nikmat, kelebihan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman, dia tahu.
Ini semua adalah ujian untuk melihat sama ada aku bersyukur ataupun aku menjadi kufur, yang kita sebut dengan kufur nikmat. Sebab tu dalam hidup kita ni lebih banyak kita diuji dengan musibah ataupun diuji dengan nikmat. Kita ni dalam hidup kita ni banyak senang ke banyak susah? Selalu kita ingat bila kita susah. Waktu kita senang kita tak ingat. Kita enjoy lah kan? Waktu kita senang kita enjoy. Sebenarnya waktu susah ada cara dia, waktu senang ada cara dia. Macam mana sepatutnya kita respon terhadap waktu kita senang dan macam mana kita respon waktu kita susah. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Ajaban li amril mu'min. Sungguh pelik keadaan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair. Orang yang beriman ni dia duduk lagu mana pun sentiasa dalam keadaan yang baik. Kalau dia diuji dengan kesusahan, kalau dia diuji dengan kesenangan, maka dia akan syukur. Dan kalau dia diuji dengan kesusahan, maka dia akan sabar. Dan perkara ini tidak berlaku melainkan pada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, yang kenal Tuhan, yang kenal Allah, yang tahu diri dia siapa, dia tahu waktu dia senang, itu waktu dia kena syukur. Tapi kalau dia diuji dengan kesusahan, itu waktu dia sabar. Jadi dalam apa keadaan pun dia akan main dalam bentuk ibadah. Dia tak keluar daripada kerangka ibadah itu. Kita ramai orang yang bila kita diuji baru kita teringat nak sabar. Tapi waktu kita senang, ramai orang yang gagal untuk syukur. Ramai orang ni termasuk saya pun sama lah. Kita jadi lalai, kita jadi lupa pada Allah, kita salah guna nikmat yang Allah bagi pada kita itu dengan jalan yang Allah tak redha. Jadi kalau kita dengan nikmat yang banyak itu menjadikan kita lupa, akhirnya kita lupa Allah, kita lari daripada jalan ibadah yang Allah minta pada kita. Sebab tu Allah datangkan ujian supaya kita beringat. Tapi kadang-kadang Allah satu bentuk hukuman juga Allah biar bagi terus Allah bagi nikmat sampai orang tu akhirnya mungkin sampai kepada kufur. Wal a'yadu billah. Sebab tu kita bimbang dah. Kita bimbang dengan perkara ini. Waktu kita senang, selalu kita kena ingat untuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ni sekali-sekala Allah bagi untuk kita sebagai peringatan pada kita supaya kita sabar, supaya kita terus istiqamah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kau nak jawab? Baik. Ada apa lagi tuan-tuan? Ya. Betul. Yang ni poin yang kita nak. Yang kita masukkan dalam tazkiyah ni benar-benar bentuk amali yang kita boleh buat. Tadi kita dah cerita dari sudut tafsir, dari sudut tadabbur. Tuan Haji kita bagi dalam satu bentuk amali. Apa yang kita dapat daripada perbincangan kita ni? Dalam apa keadaan pun kita kena syukur dan puji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata walakal hamdu kulluhu. Kita sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua apa yang Allah buat semuanya baik. Tak ada yang buruk. Jangan bila kita diuji dengan kematian, kita bila diuji dengan penyakit, dengan kesusahan, kerugian, kita kata awaklah Allah buat aku macam ni. Kejamlah Allah pada aku. Sebab aku yang diuji. Nampak tak? Ramai dah orang yang jadi kata Tuhan itu tidak adil. Ramai orang kita kata anak-anak muda sekarang pun bila jadi rasa susah hidup, kita kata Tuhan itu tak adil. Tapi kalau orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua tindakan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah baik. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kita satu contoh yang baik. Apabila diuji dengan kesenangan, Nabi akan kata alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bila dalam keadaan senang, Nabi akan sentiasa sebut segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat Allah itu maka sempurnalah segala kebaikan.
Dengan nikmat Allah kita dapat solat. Dengan nikmat Allah kita dapat baca Quran. Dengan nikmat Allah kita dapat beribadah. Alhamdulillah. Tapi bila diuji dengan kesusahan, Nabi akan kata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Waktu kita diuji, yang kita rasa susah, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah baik. Apa yang Allah buat semuanya adalah baik. Kita sahaja yang melihat ini baik dan ini buruk. Kita yang melihat kematian, berlaku kematian, orang yang kita sayang mati. Kita yang kata itu satu yang buruk bagi kita. Tapi Allah nak kebaikan bagi kita. Ada kebaikan. Ada kebaikan. Cuma kita tak nampak. Bila kita nampak, itu yang kita sebut dengan hikmah. Selalu kan kalau kita dengar ada musibah apa benda berlaku, kita kata ni ada hikmah. InsyaAllah ada hikmah. Memang ada hikmah. Sebab semua tindakan Allah Subhanahu wa taala adalah bijaksana. Hikmah tu maksudnya bijaksana. Allah tak buat benda yang sia-sia. Semua benda yang Allah buat, semua adalah keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nampak tak nampak. Cuba kalau kita kata kita dapat semua benda yang kita nak, Allah bagi semua yang kita nak, kita dapat. Agak-agak kita jadi baik ke tak jadi baik? Fir'aun kita tengok contoh. Benda apa dia nak dia dapat semua. Akhirnya jadi sombong. Akhirnya jadi lupa Tuhan. Bahkan dia mengaku jadi Tuhan. Kita kalau kita tak pernah diuji dengan kesusahan, kita memang takkan ingat Tuhan. Sebab tu sekali-sekala Allah bagi ujian dalam bentuk kesusahan, supaya kita beringat, supaya kita dapat sabar, supaya kita dapat kembali pada Allah. Tapi dalam masa sama, dalam senang pun, itu juga adalah ujian, dan kita sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, mungkin yang tadi yang kita sebut antara benda yang kita boleh usahakan lah, sebagai penutupnya insya-Allah. Minta maaf ambil masa lebih. Sebagai penutupnya, apa yang kita bincang ni, alhamdulillah ni, benda yang kita nak usahakan adalah kita nak usaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kena belajar tuan-tuan. Dia bukan boleh main duduk seorang-seorang duk fikir, ya Allah ni macam mana? Dia tak boleh. Kena belajar. Sana ada ulama yang karang fiqhul asma wa sifat. Fiqh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, carilah guru. Carilah ustaz yang boleh mengajar. Untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sumber-sumber yang sahih. Ada banyak di sana yang akan menyebabkan kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyempurnakan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan tuntutan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ni ada tuntutannya. Apa yang patut kita buat? Kita tahu nama Allah Al-Ahad. Apa yang patut kita buat? Apa benda yang patut kita yakin? Macam mana kita nak respon pada nama Al-Ahad itu dalam bentuk ibadah kita, menyempurnakan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nama-nama ni, yang mana kita semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut juga yang terakhir kita sebut tadi, ini juga kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita. Apa keadaan sekalipun yang berlaku dalam kehidupan kita, alhamdulillah. Dalam keadaan baik, alhamdulillah. Dalam keadaan buruk, alhamdulillah. Sebab semua itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita saja yang melihat ini baik dan itu buruk. Kalau boleh sebut sama macam Nabi sebut, kalau dalam keadaan yang baik, dalam keadaan nikmat, kita sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam keadaan kita diuji, ada benda berita buruk, keadaan kurang baik, kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam semua keadaan, kembali pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira takat itulah. Minta maaf lah ambil masa sikit tuan-tuan. Moga-moga ada kebaikan daripada kita, insya-Allah. Apa yang kita tadaruskan pada pagi ini, moga-moga dapat kita amalkanlah. Bagi tahu ahli keluarga kita apa yang kita belajar hari ini, cuba untuk sama-sama kita amalkan dalam keluarga kita,
macam-macam dalam kehidupan yang kita hadapi ni, kita sempurnakan pujian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pujian yang paling sempurna adalah pujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya sendiri. Jadi sekadar itu saja, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.